InsyaAllah kita baca dari ayat 31 sampailah kepada ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر Baik, sampai situ dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi semalam kita telah baca tentang Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu perkataan manusia, yang mana kita dah sebut cerita Al-Walid Ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, yang mula-mula dia takjub dengan bacaan Quran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga dia mengatakan ni bukan daripada manusia, ni daripada Allah, daripada Tuhan. Tapi Abu Jahal pergi marah kepada dia sehingga dia tarik balik kata-kata tu, dan dia kata
Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan penafian kepada mereka dan juga mengatakan bahawa Allah akan mengambil urusan mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka, yang mana neraka itu membakar kulit-kulit manusia dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Itu yang kita habis malam di situ. Mana malaikat ni ataupun neraka Allah Azza wa Jalla ada 19 penjaga malaikat. Yang mana dalam ayat yang lain Allah menyatakan alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang keras, kasar, ghiladun, kasar, shidad, tegas, keras. Malaikat yang mana tengok kepada malaikat tu pun dah gerung dah. Tiba-tiba waktu Nabi SAW bagi tahu malaikat ni atau penjaga neraka ni ada 19, orang kafir ni dia malah mempermainkan pula. Maka kata di Abu Jahal, bila Nabi SAW dengar atau bagi tahu ada 19 malaikat penjaga, dia kata, wahai kaum Quraisy, kata Abu Jahal, kalau 19 agak menang kita, 10 orang daripada kita ni pakat dia ambil seorang, mesti menang. Kita pakat 10 orang bapak kita ni, 10 orang pergi serang satu malaikat. Kita ada berapa? Kita ramai. Mana menang kita? Kata dia. Lalu ada juga dikatakan Ibnul Ashdain, ismuhu Kaldah bin Usaid bin Khalaf, dia malah orang yang kuat di kalangan Quraisy. Dia kata kepada wahai Quraisy, mu tolong kalahkan 2 je daripada mereka. Hak lain serah kat aku. Gedebannya dia. Mu ambil 2, hak lebih serah kat aku. Aku boleh kalahkan 17 daripada mereka, mu ambil 2 je. Kerana apa? I'jaban minhu binafsi. Dia rasa kagum dengan diri dia sendiri, kerana memang mereka ni orang-orang yang kuat. Dia zaman dulu ni perang ni kuat lah pokok dia ni. Jenis main unta, jenis makan pedai apa, begitulah orang yang kuat. Kita ni nak lawan jetik pun tak berani dah. Nah, dikatakan, disebut dalam tafsir ni, waqad balagha minal quwwati fima yaz'umun, kekuatan mereka sebagaimana yang didakwa, annahu yaqifu ala jildil baqar. Dia ni kata di itu Abul Ashdain ni, hak kuat nak kata kalau 17 malaikat ni mu ambil 2 tinggal hak lebih. Dia ni kalau berdiri di atas, dia pijak kulit lembu. Kalau kulit tu ditarik oleh 10 orang, maka nescaya terkoyak kulit lembu dan dia masih tidak berganjak. Tak kata dia lah dalam tafsir ni disebut. Gagahnya dia. Kalau dia pijak kulit lembu tu tak gerak, orang tarik tu tak gerak dia, melainkan kulit tu terkoyak. Kalau serah kita, jatuh leping dah, 2 orang tarik lebah dah. Baik. Jadi dia sombong. Dia berasa dia ni hebat.
dengan bokor malaikat tu gak. Dia tak kenal malaikat Allah Azza wa Jalla. Padahal malaikat Allah Azza wa Jalla ni bengisnya dia 19 tu disebut bahawa 19 yang paling utama sekali. Dan pada mereka ada awan, pembantu-pembantu yang banyak, yang mana mereka ni akan menjaga ahli-ahli neraka supaya mereka tetap diazab dan diseksa di dalam penjara ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata, "Wa ma ja'alna 'iddatahum wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah." Tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat. Jangan ingat hak menjaga tu manusia serupa kamu sehingga kamu rasa berdebel. Dia tu malaikat. Satu. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka 19 melainkan menjadi fitnah, cubaan kepada orang-orang kafir. Maknanya Allah nak test mereka. 19 ni mereka rasa gerung ke tidak? Dia kata 19 tak takut sikit rabuk pun. Satu. Dua dah. Yang ketiga, liyastayqinal ladzina utul kitab. Bilangan 19 ni juga adalah untuk menarik ataupun menjadikan orang-orang ahlul kitab yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bilangan 19 malaikat ni adalah bilangan yang sama dengan Allah sebut dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat dan juga Injil. Sebab tu antara cara Yahudi nak mari test Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh sahabat ni tanya, mu tanya Muhammad berapa malaikat penjaga neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab 19. Jadi angka 19, nombor bilangan, bukan angka tu, jumlah malaikat 19 ni, satu untuk memberi fitnah kepada orang kafir, dua untuk menjadikan ahlul kitab yakin dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yazdada alladhina amanu imana. Dan tujuan dia untuk bertambah keimanan kepada orang mukmin. Sebelum ni Allah Ta'ala dah sebut dah tentang sifat-sifat malaikat. Lalu Allah tambah lagi bilangan mereka ada 19. Jadi bertambahlah keyakinan pada orang mukmin. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu. Supaya mereka tidak ragu. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan yang keempat, supaya Allah Ta'ala nak test juga orang-orang munafik. Dan mereka itu akan berkata, berserta orang-orang kafir juga akan berkata, apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan. Ayaqulun mal hikmatu fi hadza fi dzikri hadza ha huna. Dan mereka pula tertanya-tanya, apa hal nak sebut gitu? Dia tak yakin, cuma dia rasa pelik lah. Dia kata gitulah. Maknanya tak ada alasan apa. Allah Azza wa Jalla ni, dia merasakan nak kata apa, beriman pun tidak, nak jadi seperti orang Yahudi pun tidak. Malah mereka yang dalam hatinya ada penyakit dan rasa ragu dengan Islam, dia kata Allah ni main benda yang sia-sia.
Apalah Allah Ta'ala ni nak sebut 19 dan sebagainya. Begitulah seolah-olahnya mereka tidak merasakan apa maksud daripada ni, baik keimanan, baik keyakinan, baik ketidakraguan. Dia tak rasa apa, melainkan dia tertanya-tanya dan tidak mengambil iktibar daripada sifat-sifat itu. Jadi antara manusia yang terlibat dengan bilangan malaikat ni ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang memperlekehkan malaikat Allah. Ni siapa dia? Kaum Quraisy. Golongan yang kedua, bila datangnya bilangan ni, dia menjadi yakin dengan kebenaran Islam. Yang kedua, golongan ni mana? Golongan Yahudi atau Nasrani. Golongan yang ketiga ialah bertambah keimanan mereka. Golongan ni nombor 4, nombor 3 siapa? Orang mukmin. Tambah lagi satu, ialah golongan yang terpinga-pinga, tak tahu apa, iktibar pun tidak, apa pun tidak, tambah yakin pun tidak. Ialah golongan-golongan yang dalam hati mereka ada penyakit, itu golongan munafik. Jadi kita ni nak duduk alik mana? Bertambahlah keyakinan dan keimanan kita bahawa Allah Azza wa Jalla memiliki neraka dan syurga, dan menjadikan pada setiap kedua daripadanya adalah ada penjaga-penjaga. Dan penjaga neraka ada 19 malaikat yang utama, dan sifat-sifat mereka tegas dan bengis dan menakutkan orang-orang yang berada di dalamnya. Ini keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala sebut, kadzalika yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Begitulah Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yakni dengan nombor ataupun dengan bilangan malaikat ni, ada orang yang mendapat hidayah, dan dengan bilangan ni juga ada orang yang menjadi sesat. Sebab apa? Allah berkehendak begitu. Allah berkehendak begitu. Kalau orang tanya kenapalah ada orang jahat ni, tak boleh dah Allah Ta'ala buat ada orang baik belaka. Kalau Allah berkehendak, boleh semua orang beriman belaka. Tapi sebab Allah Azza wa Jalla berkehendak, dunia ni sebagai ujian. Kalau kita tanya cikgu sekolah pun, cikgu sekolah boleh mikir, berapa cikgu sekolah buat ujian periksa tu. Soalan-soalan dia ada hak payah, ada hak mudah. Ada budak boleh jawab, ada budak tak boleh jawab. Kalau cikgu beri jawapan lalu, tak boleh ke? Dalam kelas tu cikgu ajar dah, ni soalan jawab gini, ni soalan dia jawab gini, buat dah. Latihan soalan tu buat dah dalam kelas. Tapi hari periksa cikgu tunjuk tak jawapan tu? Tak. Cikgu tak tunjuk, buku tak luar belakang. Bapa pula cikgu? Bukan cikgu nak suruh orang boleh band 6 belaka, boleh 10A belaka, cikgu bagilah jawapan. Tak boleh lah lagu tu. Supaya cikgu nak tahu mana orang yang boleh jawab, mana orang tak boleh jawab. Kalau cikgu pun begitu, maka fahamlah kita bahawa Allah menjadikan dunia ni sebagai tempat ujian. Sebelum masuk periksa, Allah ajar dah. Bila dalam ruh Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Dia pun jawab, ya Allah, kami ingat jawapan tu, kami ingat jawapan tu. Masuk dalam dunia ni, bila kembali ke alam akhirat, dia pun jawab kepada Allah, ya Allah, aku tak ingat maksud atas dunia tu. Sungguh Allah Ta'ala kata, apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna
an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sampai lepas periksa tu baru dia kata, aku tak ingat tadi masa periksa. Cikgu tanya, boleh jawab tak? Allah, cikgu, saya tak ingatlah tadi dalam periksa. Belum tu ingat dah, masa periksa tak ingat. Bapa awak tak ingat? Aku dah mikir benda lain. Manusia ni belum mari atas dunia, Allah ajar dah skema. Siapa Tuhanmu? Ngaku belaka Allah. Bila ngaku, okey, Allah ciptakan dia mari ke atas dunia. Tapi Allah jadikan dia ni tak boleh tengok dah. Skema tak boleh tengok. Tak boleh tengok Allah, tak boleh tengok malaikat, tak boleh tengok syurga, tak boleh tengok neraka, tak boleh tengok benda-benda gaib dah tak boleh tengok. Sebab apa? Benda ni diberi hijab untuk manusia lulus ataupun tidak dalam periksa dia. Lepas habis masa dunia ni, dia akan tengok balik apa yang selama ni Allah Ta'ala nak test dia. Allah tanya tentang malaikat dalam kubur, malaikat mari kat dia. Dalam dunia dia tak percaya. Soal kubur belum ni Allah Ta'ala peringatkan pada dia, dia tak percaya. Barulah dia tengok betul-betul. Mari syuja' aqra' ula-ula yang nak menggigit dan membelit dia. Barulah dia tahu. Sampai di padang mahsyar, bangkit hari akhirat, barulah dia tahu. Inna kunna an hadza ghafilin. Bila dia tengok malaikat-malaikat Allah, ya Allah, kami tak ingat dulu, padahal kami tengok dah benda ni. Lan ni Allah Ta'ala tutup buku. Periksa ni tutup buku. Bila tutup buku, muduk dalam dunia ni, mujawablah sebagaimana Allah dah ajar kamu sebelum kamu dilahirkan di dunia. Jadi kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Dengan soalan-soalan yang Allah bagi kepada kita atas dunia, ada manusia berjaya, ada manusia gagal. Boleh je cikgu nak suruh basic belaka. Nak suruh bui apa? Nak suruh bui A belaka, boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu berkehendak nak tengok mana anak murid dia hak ngaji, mana anak murid tak ngaji. Kalau bui belaka, kalau dia tahu dalam periksa nanti semua boleh A belaka, confirm cikgu bui dengan jawapan pun. Hari ni tak mari sekolah dah. Esok tak mari sekolah, lusa tak mari sekolah. Duduk di sekolah tu cikgu-cikgu je ada. Pasal kena pancekak. Moga anak murid tak apa. Cikgu kena pancekak. Mari cikgu je. Anak murid kata tak pergi sekolah, tak apalah, moga dan periksa lulus juga dia tu. Gitu lala ni. Dan sistem sekolah pun kalau mau nak jadi ke arah tu, tak pergi sekolah pun lulus, tak ngaji pun lulus belaka. Setengah universiti tu kehadiran tak wajib. Ada tak universiti kehadiran tak wajib? Ada. Ada universiti kehadiran dia tak wajib. Hak wajib pergi periksa. Apa jadi? Tak pergi sekolah. Tak pergi kelas. Setengah tu boleh balik duk kapung. Tak nak periksa baru pergi. Pergi register. Kemudian balik. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 kena ada bilangan kelas jugalah. Setengah-setengah ada. Pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa. Dengan ngaji keluar. Hari periksa, pergi masuk periksa. Dan tahun 4 dia kata seumur hidup. Mana kalau lulus tahun 3, untuk tahun 4 tu bila-bila seumur hidup boleh ambil periksa tu. Dia balik dulu, dia kerja dulu, jadi mutawih ke, jadi ustaz ke, jadi gapo ke, balik dulu. Tahun-tahun dia rasa nak lulus kat dia pun, okey dah ni boleh dah periksa ni, dia pergi periksa. Ada juga sistem gitu. Jadi kita kata lagu mana? Banyaklah hak tak pergi masuk kelasnya. Hak tu kena periksa. Kalau cikgu tu kata mesti lulus belaka, dia pergi sekolah tak tengok-tengok muka cikgu duk main ya tak apa, dia kata cikgu aku ni kalau aku tak ngaji pun mesti lulus basic dia tu. Jadi gitu. Allah Azza wa Jalla bila dia tujuan Allah Ta'ala buat gini,
yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sebab Allah Taala ada dia tengok nak bagi hidayah, ada yang dia tak nak bagi hidayah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah mengetahui bilangan malaikat atau tentera Allah melainkan Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah neraka itu melainkan peringatan bagi manusia. Baik, berapa sebenarnya malaikat bilangan malaikat Allah? Jawapannya Allah Ta'ala sebut ni, tidak mengetahuinya melainkan Allah. Berapa? Tak tahu. Kalau kita tanya berapa bilangan bintang di langit, tu pun kita tak tahu dah. Padahal kita boleh tengok. Duk seperung lah, duk buat apa, dia panggil apa, bukan mikroskop atau tengok komen, hak atas dia panggil apa? Hak tengok teleskop. Teleskop pada duk seperung nak tengok bintang, kalau kira-kira pun tak habis nak kira. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Hak ni hak tak nampak ni malaikat ni. Banyak mana malaikat? Allah Ta'ala kata tak ada hak tahu malaikat Allah je. Cuma Nabi bagi tahu satu perkara untuk kita gambarkan dan bayangkan betapa banyaknya bilangan malaikat. Dalam satu hadis atau hadis peristiwa Isra wal Mi'raj, malaikat Allah Ta'ala sebut 19. Orang kafir kata 19 je. Dah, bukan 19 tu malaikat utama penjaga neraka. Sebenarnya berapa? Malaikat-malaikat lain tak tahu. Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'raj tunjukkan kepada Nabi SAW satu tempat nama dia Baitul Ma'mur. Nabi SAW menyatakan sifat Baitul Ma'mur, yakni Baitul Ma'mur ni sama lebih kurang sifat dia seperti Kaabah bagi manusia. Yang ni Kaabah ni tempat manusia buat haji, duk tawaf. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat pergi tawaf. Dia tawaf di situ malaikat. Cuma kita tak namakan haji lah, wallahu a'lam lah nama ibadat dia namakan apa. Cuma Nabi kata Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf, sebagaimana Kaabah ni tempat manusia tawaf. Nabi kata dia tengok Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, tawaf padanya malaikat setiap hari bilangannya 70,000 malaikat, dan dia tidak akan kembali lagi kepadanya buat selama-lamanya. Maknanya setiap hari 70,000 malaikat tawaf, dan dia hanya ada peluang sekali tu seumur hidup malaikat. Esok mari malaikat lain pula 70,000, lusa tu malaikat lain pula 70,000. Tiap-tiap hari sejak daripada Allah ciptakan malaikat dan Baitul Ma'mur, langit dan bumi, tiap-tiap hari 70,000, 70,000, 70,000, 70,000, 70,000, 70,000. Berapa banyak malaikat Allah? Allah banyak. Jadi ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi, bagi tahu kepada kita bagaimana gambaran bilangan malaikat Allah yang banyak. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla wal qamar wal laili id adbar, ialah Allah bersumpah dengan bulan, malam, subuh, dan benda-benda ni semua kita dah sebut tentang kebesaran dan keagungan dia. Allah Ta'ala bersumpah untuk menyatakan bahawa innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka sakar itu adalah satu ancaman yang besar. Satu ancaman bencana yang besar, lebih besar daripada mana-mana bala yang nak mari. Kalau kita kata tsunami nak datang ni, oi besar, gerung Melaka. Ombak tinggi mana? Ombak mungkin 20 meter. Kita pun dengar pun takut.
ombak 100 meter. Kalau kita dengar tengok gambar apa lautan-lautan dalam tu, ombak dia ni bukan main-main. Kalau kita ni dekat-dekat ni ombak 10 meter, 20 meter, dia ni 50 meter, 100 meter tinggi ombak. Tinggi. Kalau ombak ni mari nak menghempas, kita tengok jauh ni tsunami, Allahu Akbar. Nak mari tu, takutlah kau lari habis dah. Atau dia tengok ribut, taufan nak mari, takut. Tapi yang paling takut lagi ialah bila ni neraka nak mari. Manusia akan dihadapkan kepada neraka Allah. Inilah perkara yang paling besar. Nadhiran lil bashar, peringatan kepada manusia. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, bagi siapa yang nak pergi mendahulu depan, atau bagi siapa yang nak pergi ke arah belakang atau nak mundur. Kalau nak pergi dekat dengan Allah, maka dia pergi ke depan. Ataupun dia nak lari daripada kebenaran, maka orang ni dikira orang yang berpaling daripada kebenaran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla bagi tahu kepada kita satu dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka. Ada dialog. Lepas orang kafir masuk syurga, ada dialog. Allah Ta'ala sebut kepada kita apa yang akan berlaku di dalam neraka dan bila ditanya mereka oleh ahli syurga. Tapi yang ni kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang kita baca sekejap tadi dari surah Al-Muddathir ialah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bergantung atau bertanggungjawab atas apa yang telah dia lakukan. Kalau tengok dalam bahasa Arab, asalnya rahinah ni maksudnya ar-rahnu. Ar-rahnu ni apa? Ar-rahnu pajak gadai ya. Ar-rahnu pajak gadai ya. Maknanya seseorang itu dia nilaian dia terikat, tergadainya dia dengan amalan-amalan dia. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yakni muta'alliqah bi'amaliha
yaumal qiyamah. Apa yang kita simpan di sisi Allah, itulah gadaian kita. Makna hari ni pajak gadai itu kita tak, kemudian kita nak tebus balik. Mana kalau pajak gadai itu kita simpan mah, nanti kita tebus dapat mah. Manusia hari ni setiap kali dia beramal, maka dia meletakkan gadaian dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila kita sampai di alam akhirat, kita akan tebus balik. Tapi Allah Azza wa Jalla memberi ganjaran yang lebih daripada apa yang kita lakukan, itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan syurga Allah. Jadi maknanya kullu nafsin bima kasabat rahinah muta'alliqatun bi'amaliha yaumal qiyamah. Tergantung dia ni dengan apa yang dia amalkan pada hari akhirat kelak. Tergantung. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Itu maksud tergantung atau tergadai. Sama seperti lafaz setiap anak tergadai dengan akikah dua orang tuanya. Mana seorang anak tu dia dikira dia hubungan dia dengan ayah atau ibu ada dalam sudut akikah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau tak silap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau seorang ayah atau orang tuanya tidak buat akikah, makna anak tu tergantung amalnya. Sebab dia tidak melakukan hak yang Allah Subhanahu wa taala tunaikan untuk anaknya. Maka sebahagian kata sunat muakkad, sebahagian kata akikah itu adalah wajib berdasarkan hadis marhunun. Seorang anak tu tergadai dengan akikah dua orang tuanya. Jadi sampai begitu. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang golongan sebelah kanan, fi jannatin yatasaalun. Mereka ini berada di dalam syurga. Fi jannatin, berada di dalam syurga, yatasaalun. Yatasaalun ni maksud apa? Kita pernah ngaji dah pada ni perkara yatasaalun dalam surah apa? An-Naba. Amma yatasaalun. Yatasaalun maksud apa? Saling bertanya. Fi jannatin yatasaalun. Ahli syurga bila masuk dalam syurga, mereka bertanya, saling bertanya. Antara yang mereka tanya banyaklah. Tanya khabar dia, tanya tu, tanya ni. Tapi antara yang mereka tanya ialah anil mujrimin, tentang orang-orang jahat. Dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala sebut, bila dia tanya sahabat-sahabat dia, mana sahabat kita dulu tak nampak dalam syurga? Ada orang dalam syurga, bila dia tengok kawan-kawan dia, berapa kita masuk syurga, kawan kita tak masuk. Tengah-tengah sembang, mu ingat tak? Fulan bin Fulan. Macam kita lah ni, jumpa alumni. Alumni sekolah zaman-zaman dulu. Kita pun jumpa dengan dia, dah 10 tahun dah tak jumpa ni. Kita tanya, lah ni, dari mana dia tu? Ahli syurga, sama-sama dia bila jumpa, kita kenal lah sama-sama kita ni. Maknanya, tengok-tengok, mana dia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebahagiannya bertanya, tak jumpa. Maka mereka pergi tanya di dalam neraka. Anil mujrimin, mereka tanya tentang orang jahat. Tiba-tiba ada dalam tu. Lalu dia pun tanya, ahli syurga tanya ahli neraka tu, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu duduk dalam ni? Ni hiwar, dialog yang Allah Azza wa Jalla bagi tahu kepada kita apa yang akan berlaku. Ahli syurga tanya ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Apakah yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Lalu dia berjawab apa?
qalu lam naku minal musallin. Mereka kata, dulu kami tidak termasuk dari kalangan orang yang solat. Maknanya dia kata dulu kami tak solat. Bila kami tak solat tu, duduk situlah tempat dia. Ada orang-orang yang bila ditanya oleh ahli syurga berhajat untuk bagi syafaat. Maka Allah Azza wa Jalla tengok nilai, timbang. Dia ni boleh ke tak boleh, nak bantu dia tak boleh atau maknanya dia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan bahawa orang yang tidak salat secara jelas dinyatakan dalam ayat ini ialah jawapan pertama orang ahli neraka bila tanya kenapa dia duduk dalam ni, dia kata dia tak salat. Ni jawapan yang pertama. Berarti ramai manusia duduk dalam neraka disebabkan tidak salat. Ya. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tak jadi tidak termasuk dari kalangan orang yang salat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu tidak termasuk tidak pula memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kemudian kami dulu tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam, yakni kami dulu banyak berbicara yang batil bersama dengan orang yang berbicara dengannya. Kata dalam tafsir ini, aina takallamu fima la na'lam. Dulu kami banyak bercakap apa yang kami tak tahu. Dulu kami banyak bercakap apa yang kami tak tahu. Ni antara sifat ataupun jawapan ahli neraka bila ditanya oleh ahli syurga, apa sebab kamu ni masuk neraka? Apa sebab kamu masuk neraka? Ialah 3 perkara disebut dalam ni. Tapi sebab-sebab lain pun banyak lagi lah. Okey. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dia kata kami juga mendustakan hari pembalasan. Kami juga mendustakan hari pembalasan. Qala Qatadah dalam masalah tadi bercakap tentang yang tak ada ilmu. Qala Qatadah kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ahu. Setiap kali ada orang bercakap melampau dalam kebatilan, kami pun terikut sama. Itu antara sebab-sebab orang masuk neraka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga dulu, kata dia, tidak percaya, mendustakan hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampailah datang kepada kami kematian. Sampailah kepada kami kematian. Lalu Allah Azza wa Jalla sebut, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah berguna lagi syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Berarti tak ada orang yang boleh tolong dia apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengazabnya. Ay man kana muttasifan bimithli hadhihi sifat fa innahu la tanfa'uhu yawmal qiyamah syafa'atu syafi' lianna asy-syafa'ah innama tunji'u idza kana al-mahallu qabila. فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدا فيها. Kata dia, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Tidak berguna lagi syafaat orang yang berberi syafaat kepadanya pada hari akhirat, kerana
siapa-siapa yang datang kepada Allah sebagai orang kafir, dia tak beriman dengan hari kiamat, dia tidak mendirikan salat, sehingga ulama sebut tidak, Umar radhiyallahu anhu sebut tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maka siapa-siapa yang datang kepada Allah Azza wa Jalla tidak membawa iman, ataupun dia telah kufur kepada Allah, maka tidak akan dapat lagi memberi pertolongan kepadanya siapa pun dia, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kafir kepada Allah, dia tidak akan dapat lagi ditolong walaupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena ingat. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah sangat-sangat tekan soal syirik kepada Allah. Kerana syirik kepada Allah mengharamkan segala kebaikan, termasuklah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tahu, terutama syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau anggota dia ni buat jahat tapi dalam hati dia masih ada iman, dia masih lagi boleh menerima syafaat. Tapi kalau anggota dia baik, hati dia kufur kepada Allah, dia tidak akan dapat syafaat atau pertolongan daripada siapa pun di hari akhirat, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak keluar. Sahabat Abu Talib yang paling Nabi sayang pun tak boleh keluar daripada neraka apabila dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka. Itu pun Allah benarkan Nabi supaya Nabi minta diringankan sikit azab bagi Abu Talib. Orang lain tak boleh nak keluar sebab dia tidak ada asas keimanan. Dan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang kita bimbang, orang hari ni dia nak minta tolong dengan Nabi, tapi dia lupa bahawa di saat dia minta tolong tu, dia terlibat dalam kesyirikan. Akhirnya Nabi sendiri pun tak akan boleh tolong dia pada hari akhirat. Dia nak minta tolong dengan Nabi daripada hari akhirat, daripada azab. Dia lupa bahawa hari akhirat nanti siapa yang syirik tidak akan dapat dibantu walaupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu macam mana? Kita pun berharap kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita minta tu kena jauh daripada syirik. Cara kita minta, yakni minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, kami minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu selamat kita. Adapun pergi minta dengan Nabi terus, ya Rasulullah, tolonglah kami. Ya Rasulullah, bantulah kami. Ya Rasulullah, syafaatkanlah kami. Maka perkataan-perkataan itu dibimbangi akan mengeluarkan seorang, ataupun dibimbangi akan menjatuhkan seseorang dalam kesyirikan, sebab dia telah minta sesuatu dengan selain daripada Allah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia minta dengan Jibril pun tak boleh, apatah lagi makhluk-makhluk yang lain yang lebih rendah martabatnya daripada Nabi dan Jibril. Jadi sebab tu kita ni lari daripada kesyirikan. Dia lari daripada kesyirikan sebagaimana patutnya kita lari daripada kesyirikan sebagaimana larinya orang kafir daripada peringatan. Bagaimana larinya orang kafir daripada peringatan? Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Kenapalah mereka tu berpaling daripada peringatan? Macam mana dia lari? Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Mereka lari seperti keldai liar yang lari terkejut bila dikejar oleh singa. Lari daripada singa. Macam mana lari daripada singa? Lari sungguh. Patutnya manusia ni lari daripada kesyirikan lebih daripada orang tu lari daripada kebenaran. Tapi kita tak lari daripada kesyirikan, malah dia pergi main, dek biar, dek bibir dia. Dia kata, "Dak, kita ni bukan nak minta dengan Nabi, kita nak
gunakan Nabi sebagai perantara je. Kita sebut Allah juga, tapi di kubur Nabi lah, atau pergi bawah daripada Nabi. Kalau Nabi pun kita kata tak boleh, dia pergi kubur bawah lagi, mana kubur orang-orang soleh. Lalu dia kata kita bukan nak minta dengan orang soleh, kita dia ni perantara dengan orang soleh, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebut lagu mana? Kalau dia kata ya Husain bantulah kami, itu sudahlah. Kalau dia kata pun, hatta kalau dia kata wahai Sunan Kalijaga ke Sunan apa nama Wali Songo tu. Jadi kalau dia minta dengan orang yang sudah mati, dia tak sama dengan minta dengan orang yang masih hidup. Kalau kita jumpa orang soleh yang masih hidup, ustaz, boleh tak ustaz doakan saya supaya Allah rahmati saya? Tak apa, sebab ustaz tu masih lagi, atau orang soleh tu masih lagi hidup. Adapun orang yang sudah mati, mereka tidak sama lagi dengan orang yang hidup. Sampai para sahabat pun bila Nabi wafat dah tak minta dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk bagi kita. Petunjuk bagi kita iaitu perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lari daripada kesyirikan. Takut. Kita ni patut sangat-sangat takut kepada syirik, sebab dia menyebabkan manusia itu tidak boleh menerima syafaat pada hari akhirat. Tapi kita ni, dia jadi mudahlah orang label bila kita buat gitu. Kalau kita kata jangan buat macam ni, benda ni boleh menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Dia kata ni, jangan dengar dia ni, dia suka mengkafirkan orang. Tak ada pun kata mengkafirkan orang. Dia beza antara mengkafirkan dengan menyatakan kebenaran lain, atau memberi peringatan. Kita kata jangan buat begini, jangan buat begini, nanti kamu akan jangan buat begini, amalan ini membawa kepada kekufuran. Yang tu tak menghukum, yang tu nama dia menyatakan kebenaran dalam agama. Dia panggil amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia kata begitu, jangan buat begini, benda ni boleh bawa kepada syirik, kita tak panggil mengkafirkan, tapi mengambil, menyatakan sebab-sebab yang boleh jadi kafir. Beza dengan kata, tengok dia tu fulan bin fulan tu, oh dia ni berat, kafir dia ni. Maknanya dia sudah menghukum. Menghukum berbeza dengan menyatakan hukum. Sebab tu kadang-kadang jadi jangan sampai kita tak boleh nak menyatakan. Antara talbis iblis ni, dia suka melabelkan orang yang buat amar ma'ruf nahi mungkar dengan gelaran-gelaran yang tak comel. Bila orang kata jangan buat benda syirik, dia kata dia ni suka mensyirikkan orang, jangan dengar dia. Lah, beza. Takkanlah bila polis tu letak undang-undang je, dilarang parking di sini, siapa parking kena saman RM50. Dia baru letak ya, tengok polis suka sama orang, dia tak saman lagi, baru dia letak signboard baru. Kalau siapa tak buat, dia pun tak saman. Jadi sifat dia letak signboard tu bukan maksud dia saman, tak saman lagi, dia menyatakan hukum. Siapa yang parking sini kena saman. Bila kita nak kata dia sama orang, bila mu tengok kereta parking, dia pun dah tengah nulis, tu dia tengah sama orang lah tu. Menyatakan kebenaran tak sama dengan menghukum. Tapi setengah-setengah orang ni dia suka kata orang yang menyatakan kebenaran, ni suka mengkafirkan orang, suka masukkan orang dalam neraka. Ingat neraka ni milik dia. Kita baca hadis Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi baca mula-mula Nabi bila baca khutbah, Nabi akan sebut fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebenar-benar perkataan kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara ialah benda yang direka-reka. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang direka-reka adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah dalam neraka.
Tu Nabi bagi tahu gitu. Tiba-tiba bila kita baca gitu, oh dia kata ustaz ni suka menyesatkan orang. Mana kata? Tak ada pun kata siapa hak saya sesatkan. Contohnya lah, bila kita baca gitu, siapa yang dia sesatkan? Bila keluar senarai 16 orang di jalan di Johor tu, dia kata suka mengkafirkan orang, suka menyatakan sesat, suka. Siapa? Kadang-kadang dia hanya menyatakan hukum. Siapa buat begini, dia akan jatuh hukum syirik. Jangan buat gini. Dia tidak menghukum peribadi, tapi menyatakan apa kesan kalau buat begitu. Kalau manusia ni dihalang daripada mengetahui benda yang menjatuhkan syirik, apa jadi? Jadi mereka tak tahu apa yang akan menyelamatkan mereka di akhirat nanti dan apa yang bahaya. Dia tak tahu pun benda ni syirik. Sebelum ni dia tak tahu berapa banyak benda sebenarnya selama ni kita tak tahu pun benda tu syirik. Tangkal azimat. Zaman-zaman dulu orang duk pakai kerih. Kena duk pakai kerih, perasak tiap-tiap minggu. Zaman dulu dia kata biasa ya. Orang tua-tua dulu saka-saka ni asalnya apa? Jin ya. Tujuan dia ambil buat apa? Menjaga. Nak jaga kebun. Zaman dulu mana ada pagar elektrik. Seorang-seorang tanah puluh-puluh hektar dalam hutan tu. Lepas tu kalau kadang masuk hutan, kadang-kadang dulu dia jadi benda biasa. Orang ajak, kalau nak buka kebun kita pergi ambil penjaga. Dia tak tahu pun benda tu syirik. Dia anggap benda tu khadam dan sebagainya. Macam hari ni, siapa buka kedai, mula-mula buka kedai dia minta pendinding. Lepas minta pendinding, dia minta pelaris pula. Dia jadi kebiasaan, betul? Kebiasaan. Tapi kalau tak ada ulama yang kata pelaris ke, pendinding ke, bila kita bergantung dengan selain daripada Allah, kita akan jatuh kepada hukum syirik kepada Allah. Kalau tak ada ulama yang membicarakan hal ini, berapa banyak manusia akan jatuh syirik. Kita tak menghukum individu fulan syirik atau tak, menyatakan kebenaran itu adalah tanggungjawab para alim ulama. Tapi syaitan pandai, tengok tu dia tu tak ada kerja lain, nak mensyirikkan orang je kerja dia. Supaya dia boleh jadikan manusia tutup telinga, jangan dengar ustaz ngajar. Kalau dengar ustaz ngajar, habis syirik belaka orang. Beza dua benda tu. Kita pun bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalu-kalulah kata mengatakan hukum ni adalah tukang syirik ke orang. Memang begitulah yang Nabi SAW kena oleh kafir jahiliyah. Muhammad tu tak ada kerja lain, nak suruh kita masuk neraka je. Pasal apa? Sebab Nabi kata siapa sembah berhala, dia berada dalam neraka. Jadi itulah yang berlaku. Akhir-akhir ni macam-macam lagi. Sebab tu kita kata belajarlah, selamatkan diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dan selamatkan diri daripada perkara-perkara syirik yang akan menyebabkan manusia terhalang daripada syafaat pada hari akhirat kelak. Dan mesti kita tahu menyatakan hukum, benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni baik, benda ni sunat, benda ni syirik, benda ni bid'ah, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang yang melabel tu, itu adalah sebahagian daripada cara-cara supaya orang tak dengar. Nabi SAW bila Nabi berdakwah kepada orang datang haji di Mekah, gitulah orang kafir buat kepada Nabi. Abu Lahab duduk belakang Nabi, jangan dengar dia ni tak betul, jangan dengar dia ni tak betul, jangan dengar dia ni tak betul. Duduk belakang Nabi tu, duduk jalan belakang,
Aku kenal ni anak saudara aku, dia ni tak betul ni. Tu Abu Lahab. Isteri dia Ummu Jamil pun lagu tu juga. Kaum Nabi Nuh sampai tutup telinga ni dengan jari, tutup. Ukuk kepala dengan baju, tutup. Tak saya dengar perkataan Nabi Nuh AS. Tak payah dengar lah Nabi Nuh ni, tak payah dengar. Syaitan ni, dia menutup pintu-pintu kebenaran sebagaimana kita tutup pintu-pintu kemaksiatan. Allah bila tak bagi berzina, Allah tutup dulu lagi. Nak lihat wanita yang bukan mahram pada aurat dia pun tak boleh. Nak bercakap dengan suara yang lembut pun tak boleh. Tutup pintu dulu lagi. Tapi syaitan, sebagaimana dia Allah tutup pintu kejahatan tak nak bagi sampai, syaitan pun tutup pintu kebenaran, tak bagi manusia sampai kepada kebenaran. Macam mana dia tutup pintu? Macam-macam. Nak baca Quran, tak baca lagi. Dia mari macam-macam cara nak suruh tak nak baca Quran. Ngantuklah. Buka telefon, cegar mata. Nak mari kuliah. Mari kuliah. Dia tak sama marilah. Kau berapa dah ni kalau mari? Nak kerja lagi, lewat lagi. Kita pun iya juga. Akhir sekali tak mari. Padahal kadang-kadang kita duduk rumah tu, keluar lewat juga. Kalau tak mari kuliah pun, keluar lewat juga. Jadi, gitulah. Kadang-kadang kita nak bangun solat malam. Kadang-kadang kita nak berpuasa. Kadang-kadang kita nak sedekah. Dia marilah kata-kata syaitan tu. Kamu nak puasa, lapar ni lapar. Ataupun nak puasa, bukan hari tu ada member nak belanja hari ni. Kabar-kabar hari ni tak puasa, tak belanja. Setan pungguh dia bisik dia, tak puasa lah hari ni, ada orang nak belanja hari ni. Nah, kadang-kadang gitu juga saya kan, kadang-kadang tengah-tengah nak puasa, tiba-tiba ada orang ajak kuliah Zuhur. Setan kata, hari ni ada kuliah Zuhur, takut-takut orang nak belanja, tak tahu. Dia mari bisik gitu. Kita pun tak puasa hari ni. Pasal apa? Ada kuliah nanti. Payah nanti kalau orang nak siapa-siapa tepat orang situ puasa, kita tak puasa. Dia kata, Ustaz, tak apa kita puasa hari ni. Sudah. Kita kata aku kena tipu setan dah hari ni. Dia puasa, kita tak puasa. Pasal apa? Kita niat dia nak belanja. Gitulah dia kadang-kadang. Jadi kita ni kena minta bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya selamat daripada gangguan dan juga bisikan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ada sikit